Salam sejahtera semua dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar bab 5 pembesaran. Tanda pembelajaran 5.2.1 menjelaskan masuk keserupaan objek geometri. Dua objek geometri adalah serupa apabila pertama, semua sudut sepadan adalah sama. Ya, maksudnya iaitu sudut A sama dengan sudut P. Sama maksudnya sudut dia sama ya. Dan juga sudut B. B sini, B adalah sama dengan sudut Q. Dan sudut C adalah sama dengan sudut R. So semua adalah sepadan, sudut sepadan ni adalah sama. Satu lagi ialah semua nisbah sisi sepadan adalah sama. Nisbah ya, nisbah maksudnya PQ. Nampak tak? Kita ambil PQ per dengan AB. Okey, contohnya macam PQ ni adalah 10 cm. AB adalah 5 cm. So maksudnya 10 per dengan 10 bagi 5 ialah 2. Ya. So setiap nisbah ni yang apa dia? Yang nisbah sisi yang lain pun kena sama dengan 2. Okey, contohnya BC per dengan RP mesti sama dengan 2 juga. RP per dengan CA pun sama juga. So maksudnya semua nisbah sisi sepadan dia adalah sama. Okey, dua syarat di sini ya. Baik, sekarang kita tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah sama. Okey, kita tengok di sini. Okey, contoh A ya. Diberi dua ini. Adakah mereka serupa? So, di sini saya tunggu sekejap ya. Okey. Bagi sini untuk sudut A kita dah tahu 47. Sudut A 47, sudut B 79. Jadi sudut B dengan sudut F adalah sama. Okey. Dan kita nak tahu, so kita cari C dulu. Okey, baik, kita cari sudut C. Okey, cari sudut C. Macam mana cari sudut C? So sudut C sama dengan sebab segitiga kan? 180 kita tolak dengan 47, tolak dengan 79. So sama dengan sudut C ialah berapa? Kita akan dapat 54. So nampak tak? Kita dah ada sudut B. Okey, tadi sudut B adalah sama dengan sudut F. Dan sekarang sudut C adalah sama dengan sudut G. Okey, so kita kata yang lagi satu ialah sudut A kan. So sudut A adalah sama dengan sudut sudut E kan. So di sini E ialah apa? E ialah 47. So semua sisi sepadan berkadaran apabila semua sudut sepadan adalah sama. So dia serupa ya. So maka segitiga ABC dan segitiga EFG adalah serupa. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Sebuah pentagon. Nah, kalau kita tengok sini, kita boleh guna cara yang kedua lagi, iaitu tadi yang saya kata guna nisbah kan. Okey, guna nisbah pun boleh. Kita guna nisbah, contohnya kita ambil, kita tengok ya. Kita cuba tengok AB. Kita tengok AB. Okey, tengok panjang AB. Okey, AB. AB per dengan raja yang pertama dengan raja kedua. Okey, saya ambil AB sini.
Saya dengan sebab dia 9, dia kata 9 kan. 9 saya ambil sisi ni ialah saya ambil PQ. Contohnya saya ambil PQ PQ betul sama sebab bentuknya nampak tak? Okey, PQ. Kita ambil PQ. PQ ialah okey. So kita AB berapa? 9/7.2. So kita tukar ni jadi 90 per dengan 72 kita dapat 5/4. Okey. Kita ambil lagi BC. Kita ambil BC pula. Kita ambil contohnya kita ambil BC. Okey, BC ialah 9. Dengan QR. Kita ambil QR. QR nampak di sini QR. Okey, BC berapa? BC 9 juga. 9/7.2. So akan dapat 5/4 juga. Okey. Apa lagi? AE. Contohnya AE. AE nampak tak AE? Okey, AE. AE dengan apa? Kita nak ambil sekarang kita ambil AE adalah 8 ya. 8 per dengan satu lagi garisan seperti apa ya? RS. Boleh tak RS? Okey, RS sebab dia bahagian sana kan. So kita ambil RS RS. Okay, RS ialah 6.4. Bagi 8. Okey, tukar dalam bentuk perpuluhan kita akan dapat 5/4 juga. Okey, ataupun kita ambil ED. Okey, kita ambil ED. Nampak tak? ED. Okey, atasnya 10 kan? ED atas raja pertama ED. ED per dengan 10 kan? ED ialah 10. Okey, lagi pasangan dia di sini ialah sebab dia lurus kan? Sini. STS ataupun ST ni ya. Nampak tak? ST kan? Okey, garisan lurus tu. So ST so ialah 8. So dapat 5/4 juga. So di sini maksudnya semua nisbah sisi sepadan adalah sama. So 5/4 semua. Semua adalah sama ya. So kita kata pentagon ABCDE dengan pentagon PQRST adalah serupa. Okay, lagi satu yang bahagian C, kita tengok yang segi 4 ini. Okey, kita juga guna nisbah yang tadi. Okey, kita ambil contohnya kita ambil AB. Okey, AB yang pasangan dengan bahagian yang ini, katakan yang pertama ni kedua punya ya. Okey, AB per dengan PQ. Ini 10, ini pun 10 kan. Ini 6, ini pun 6. Okey. Okey. Ini 6 ini 12 kan. Ini 6. Okey, so AB per PQ ialah 6/10. Betul tak? So kita akan dapat bagi 2 ya. Bagi 2 3/5. 3/5 ya. Okey, kita tengok satu pasangan lain lagi. Tengok AD ni. Tengok AD. AD dengan PS. Okey, kita ambil AD dengan PS. Okey, AD berapa? AD ialah 6, PS ialah 12. So, jadi kita akan dapat 1/2. Jadi di sini, adakah nisbah ni sama? Tak sama kan? Jadi bila kita ambil sebahagian tengok, kita cuba tengok pasangan ni ada tak serupa. Jadi nisbah sisi adalah tak sama. Ya, tak sama ya. Sebab satu dia adalah 3/5, satu ialah 1/2. So maksudnya sisi 4 ABCD dan sisi 4 PQRS tidak serupa. So tidak serupa. Standard pembelajaran yang ke 5.2.2 membuat berkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memerihalkan pembesaran menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, perhatikan ya. Perhatikan raja di sebelah dengan perhatikan raja sebelah. Okey. Ini adalah raja ni
kita ada segitiga, nampak? Segitiga A1, B1, C1. Okey. Di sini ABC, ni segitiga ABC adalah objek dia. Objek nah. Objek. Jadi kita ada 3 image. 3 image. Satu ialah A tantai 1, B1, C1. Satu lagi kita ada yang kedua, image yang kedua di sini ya. A2, B2, C2 dan kita ada lagi satu image A3, B3, C3. So kita ada 3 image. Okey, kita ada 3 image ah. Masing-masing ialah image bagi segitiga ABCD. So di sini maksudnya ini adalah objek. Ini adalah objek. Okey, ini image yang image pertama, image katakan image A lah. Ini ialah image B dan satu lagi ialah ini ialah image C. Okey. Di bawah suatu pembesaran. Saya nak tunjuk sama ada dia adalah image untuknya. Okey, contohnya saya titik A. A ya. Okey, A. Saya guna pembaris. Kita akan sambungkan semua titik A. Kita akan sambungkan semua titik A. Okey, nampak? A nampak sini. So, saya akan sambungkan dia. Okey. Tak berapa tepat sebab dia benda scan lah. Okey, dah tepat. Okey, saya akan lukis yang ni yang pertama. Okey, sekarang saya akan sambung titik B. B ya, B di sini. Saya akan sambung B. B, mana B sini? Okey, B. Bentukkan semua titik B. Okey. Okey, B ya. Ni semua B saya akan sambung. Okey, tepat kan? Okey, satu lagi titik ialah satu ialah C. Okey, cuba tengok C. Di mana C? Di mana C? C ialah di sini. Okey. C. Ya, kita sambung semua kepada objek. So, okey. Okey, cuba kamu tengok sini. Nampak tak? So, 3 garisan semua kepada objek. Semua adalah pembesaran dia. Ya. Pembesaran kepada dan pusat dia ialah di sini. So, selepas itu kita tahu pusat titik pembesaran. Titik pembesaran di sini ya, di titik sifat. Okey, dan objek dan image di bawah suatu pembesaran adalah serupa, ya. Serupa. Pembesaran ialah transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malah. Okey, titik tetap itu dikenali sebagai pusat dia. Yang tadi saya kata titik sifar tu kosong tu adalah pusat pembesaran dia. Okey, dan nisbah malah itu dikenali sebagai faktor skala. Okey, berapa pembesaran dia, faktor skala dia. So di sini
Jadi kita tengok di sini, objek dengan image, ini adalah biru ialah objek dengan image dia. Jadi bila kita sambungkan image titik dia, di mana titik itu dengan titik yang satu objek itu, sambung kita akan dapat di titik P. Dan titik P ini adalah panggil pusat pembesaran. Kalau objek kita guna A, kalau image kita guna A tanda, ya, A tanda. Okey. Ini adalah pembesaran dia. Okey, faktor skala dia kita guna K. K ialah PA tanda over PA. Jadi maksudnya untuk mencari faktor skala K ialah kita cari ialah image per objek. Image per objek nak cari skala ataupun kita sebut IO. Nak cari K ialah IO. Image per objek. Okay. Secara umum dia, faktor skala K ya, kita panggil dia K, bagi suatu pembesaran dapat ditentukan seperti berikut. Macam mana kita nak cari K? K ya, faktor skala ya, jarak titik sepadan image dari P. P itu pusat pembesaran dia. Ya, image image per dengan jarak titik objek dari P. Okay, so image per objek. Ataupun kita boleh kata panjang sisi sepadan image. Berapa panjang image itu, panjang sisi dia, panjang sisi per dengan panjang sisi objek. Okay, jadi kita masih lagi kata image per dengan objek. Okey, di sini kita tengok di sini kalau kedudukan dia, kalau faktor skala ni lebih besar dari satu. So maksudnya size image ini lebih besar daripada size objek. Okay. Faktor skala, kalau faktor skala lebih dari satu, image dia adalah lebih besar. Kalau jadi masuk di sini dia berada di sebelah yang sama dengan objek. Dia berada di sebelah yang sama ya. Okay. Kalau dia kata K sama dengan 1, maksudnya dia sama size dengan objek. K itu. So maksudnya pembesaran dia sama dengan objek. Jadi kamu nampak di sini dia berada di sebelah yang sama dengan objek. Sama betul-betul kan? Okey. Objek dengan image sama. Kalau faktor skala itu K ialah lebih besar dari sifar tapi lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1. Maksudnya 0, berapa. Ya, lebih kecil daripada size. Jadi maksudnya image itu adalah lebih kecil dari objek. Kalau dia kurang dari 1, maksudnya image dia lebih kecil. Itu di sebelah dalam, ya, dekat dengan pembesaran. So ada 3 di sini ya. Okey, lebih besar maksudnya dia akan, kamu dah faham kan, kalau objek ni kalau dia image dia lebih besar maksudnya dia di belakang dia lah hujung sekali ya. Kalau sama dia memang serupa sama. Kalau kecil dia adalah di depan kecil ni ya, image dia lebih kecil dari objek. Okey, ada lagi kita tengok kalau dia di antara dia lebih kecil dari sifar tapi dia lebih besar dari negatif 1. Ya, dia lebih besar dari negatif 1. Okey, di sini dia lebih kecil dari size objek. Jadi kalau ada negatif, sebab negatif lebih kecil dari sifar, kecil dia adalah bertentangan, opposite, bertentangan. Dia berada di bertentangan. Dan tengok objek image dia pun dah tak sama kan. Ya, dia terbalik kan. Dia lebih kecil dan terbalik. Kalau bertentangan. Okey, kalau dia sama dengan negatif 1, maksudnya dia sama size. Sama dengan tadi, K sama dengan 1. Tapi sekarang K sama dengan negatif 1, dia adalah bertentangan. Ya, bertentangan dan sama size. Berada di sebelah bertentangan. Kalau dia lebih kecil dari negatif 1, kalau K lebih kecil dari negatif 1, dia terbalik dengan sama dengan tadi ya. Dia lebih besar. Dia terbalik juga, tapi dia lebih besar dari objek. Okay, ini adalah ciri-ciri dia. Okey.
Baik, tengok radial di sebelah menunjukkan 3 objek dan imej dia di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Kita nak tengok kita ada 3 jadi saya dah lukiskan, tapi nanti kita akan tengok faktor skala dia dengan pusat pembesaran dia. Faktor skala dia apa? Untuk yang pertama, faktor skala dia, tengok ni objek lah, yang warna biru ialah objek. Okey. So yang warna pink ni adalah image dia. Okey. Jadi bila nak cari faktor skala, kita ambil yang image dulu. Kita ambil image dulu. Kita ambil yang garis lurus dulu, senang. Jangan ambil yang ni. Kita ambil yang garis lurus ya. Contohnya AB garisan lurus kan. So berapa petak sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak. So 6 A tanda 1 dan B ada 6 petak dengan AB. Tengok apa dengan objek. Objek ialah 1, 2, 3, 4. So 6 per 4 ialah 3 per 2. So di sini kita dah tahu bahawa image per dengan objek. Okey. Jadi 3 per 2 ni. Okey. Selalunya biasanya sebab tadi kita kata image per objek kan. So 3 ni adalah image I. Ini ialah O. Kan objek dia. So kita tengok sini pun tahu, kita tahu bahawa image adalah 3. Objek ialah 2. Image lebih besar. Nampak? 3 per 2. Lebih dari 1. Dia lebih dari 1. So K ni, faktor skala ni adalah lebih dari 1. Okay. So maksudnya image lebih besar daripada objek. Okay, kalau kita tengok di sini pun kita tahu bahawa atas ialah image, bawah ialah objek. So image lebih besar dari objek. So faktor skala dah buat. Sekarang kita nak cari pusat dia. Mana pusat pembesaran dia? Okay. Jadi pusat pembesaran dia kita ambil tanda. Okay, kalau boleh kita ambil tanda at least 2 ya. 2. Kita ambil C1 ke C. Okay, gariskan lurus titik-titik ya. So satu lagi kita mungkin ambil B tanda dengan B image dengan B. Okay, kita akan garis. So kita akan dapat pusat pembesaran dia di sini. Okay, faham? Atau kalau kita nak lebih tepat lagi, kita ambil A lagi. Kita lukis. Ya, kita akan dapat di sini. So di sini berapa titik dia? Titik dia ialah sini ialah negatif 2 kan. X negatif 2, Y ialah negatif 1. So negatif 2, negatif 1. Dengan faktor skala 3 per 2. Yang kedua kita tengok sini. Ini ya. SRTU adalah objek. Dan kita tengok S tanda adalah image. Okay, image lah. Jadi kita guna faktor skala image per objek. Image per objek ya. IO kan. Okey, image ya. Kita ambil yang garisan lurus. Yang ni semua tak ada yang lurus ya. Tenang. Okey, lurus ialah U. U dengan R. Okey, kita tengok U image dengan R image ada berapa sini? 1. 1 ya. So 1 dan image UR bukan. Objek UR ialah 3. Nampak? 1, 2, 3. 3 petak. Okey. So 1 per 3. Jadi image salah satu objek ialah 3. Kurang dari 1. Kurang dari 1. Dia kurang di antaranya. Kurang dari 1 kita tahu image adalah lebih kecil dari objek. Image lebih kecil dari objek. Okay, itu cara mencari faktor skala. Selepas tu kita nak cari pusat pembesaran dia. Pusat pembesaran dia kita guna, sebab yang ni lebih kecil, kita boleh
kita lebih kecil, kita ambil yang objek, garis kepada image. Kita garis. Kita garis S ke S tanda ni. Nampak? Okay, satu. Mungkin kita ambil T ke T tanda dan kita ambil R. Kita nak gariskan semua boleh, kita pergi ke ni. Okey, kita gariskan, kita akan dapat pusat pembesaran di sini. Nampak tak? Di titik P ni. Di titik P. Jadi kita baca S ialah 13, Y ialah 10. Ini sepatutnya ada garisan. Okey, 13, 10. So, cara kita tulis ialah suatu pembesaran pada pusat 13, 10 dengan faktor skala 1/3. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga ini, apa yang kita tengok sini ialah segitiga apa? LMN ialah objek. Okey, dan segitiga LMN ialah image. Dan pink itu image lah. Okey, so di sini sebab dia tak ada satu garisan yang lurus, ya. So semua ketiga garisan ni bukan satu garis lurus. Okey. Jadi satu cara ialah kita boleh gariskan, dia nampak tak? Ini yang gambar yang diberi ada pusat P dah, pusat dia. Jadi kita boleh sambungkan dia. N kita sambungkan. N kita M N image dengan M. So kita akan dapat satu titik pembesaran di sini. Okey. Jadi berapa sebab ini adalah pembesaran yang di sebelah sana. Ya, terbalik. So ini adalah negatif. Ya, pembesaran negatif. Ataupun kita ada satu cara 6 ya. Macam mana kita nak kira, contohnya dari L, jarak nampak. Dari L tanda ke P. So kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak. Ada kah? Ini ada 6 petak ya. Okey. P ke L berapa petak? 1, 2, 3. 3 petak. So negatif 6/3. So dapat negatif 2. Pembesaran negatif 2. Okay, so tanda negatif menunjukkan image berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Okay, so maksudnya image lebih besar dari objek. So pusat dia ialah 2, negatif 5, faktor skala ialah negatif 2. So pusat pembesaran dapat ditentukan daripada titik persilangan antara semua garis lurus yang menyambungkan setiap pasangan titik sepadan ya. Dan apabila kita memeliharkan suatu pembesaran, kita perlu menyatakan apa? Kita mesti menyatakan pusat pembesaran dengan faktor skala. Dua ini pentingnya, pusat pembesaran dengan faktor skala. Okey, dalam transformasi pembesaran, setiap pasangan sisi adalah sepadan. Antara objek dengan image adalah selari. Dia mesti sepadan. Dan faktor skala yang negatif akan menyebabkan pembesaran berlaku di sebelah pusat pembesaran yang bertentangan dengan objek. Negatif bertentangan dan image dia akan jadi songsang. Image akan jadi songsang. So ini pentingnya. Kalau negatif, pembesaran adalah bertentangan. Pembesaran adalah bertentangan dan image akan jadi songsang. Okey, sekarang kita masuk standard pembelajaran 5.2.3 menentukan image dan objek bagi suatu pembesaran. Okey. Kata air di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk menentukan image atau objek bagi suatu pembesaran. Okey, mula-mula kita kena kenal pasti pusat pembesaran dia.
Okey, kenapa si faktor skala? Sebab sekarang dia akan bagi kamu pembesaran dengan faktor skala, kamu kena lukis image ataupun objek. Okey, lukis luncuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Dari lukis, ya, dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Lepas tu baru kita lukis image atau objek yang mempunyai bentuk yang serupa mengikut faktor skala. Okay, berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan image bagi setiap pembesaran berikut. Okey, jadi di sini faktor skala diberi bahawa 2/3. Lebih kecil dari 1 kan? Lebih kecil dari 1. So di sini. Jadi gambar aja ini. Okey. So kita nak tahu, kita nak lukis objek dia. So apabila K sama dengan 2/3, maksudnya saiz image lebih kecil daripada objek kan? So di sini yang mana ialah objek, yang mana ialah image. Okay, kita tentukan saja objek dengan image kan. So di sini sebab dua gambar nak dua pun, dua ialah image. So image ada kecil. So B ialah image, A ialah objek. Okay, A ialah okay. Tengok contoh yang kedua. Okey, faktor skala diberi ialah K ialah negatif. Tengok negatif. Kalau negatif bertentangan dan 1/5. 1/5 ni kalau kita tukar, kita akan dapat negatif 3/2. Betul tak? Okey, K ialah negatif 3/2. So image per object. Okay, so image lebih besar. Negatif tapi lebih besar. So di sini, so ikut sini kita tengok. Okay, jadi maksudnya apa? Apabila K sama dengan negatif 1/5, saiz image lebih besar daripada objek. Okay, so A ialah objek kan? Ini ialah objek, ini ialah S ialah image. Okay. Okay, sekarang K ialah faktor skala ialah 2. Okay, faktor skala diberi ialah 2. Okay, sekarang kita lukis setiap objek yang berikut. Kita nak lukis objek. Lukis image bagi setiap objek yang berikut. Okay, sebelum tu saya kita tunjuk ya. Nah, macam mana kita nak lukis objek image untuk objek ni? Okay, kita pusing. Di sini adalah titik yang pertama saya nak lukis ialah ini. Okey, ini. Okey, dari titik P. So saya akan tanda ya dengan titik putus-putus ya. Ke P. Join ke P ya. Okey. Lepas tu lagi satu yang sini. Yang sini. Okey. Katakan lagi satu. Oh, ini adalah ini. Okey, sini kan. Kita lukis. Join dia. Okey. Okey. Kita dah dapat 2. Okey, dapat 2. Sekarang kita yang ketiga ni, kalau anda lebih tepat lagi satu inilah. Yang ni pun boleh kan? Yang ni ya. Okey. Kita lukis. Okey, sini.
Okey, jangan dengan ni. Tak boleh. Okey. Ya, okey. Kena tepat bila lukis. Kena tepat. Okey. Okey, jadi kita akan lukis. Okey, joinlah satu titik putus-putus ya. Ke P. Okey, baik. Nah, itu cara dia kita nak lukis. Okey, kita ni. Dan selepas tu baru kita lukis. Baru kita lukis dia punya image dia. Ya. Okey, di sini macam mana lukis? Okey. Ini ialah dari titik P ke sini ialah 2. Sini adalah 2. 2 petak. So maksudnya pembesaran 2 kali. So 2 kali. So 2 kali 2. 2. Dari P ini titik ini ialah 4. So jadi 2 kali 2 ialah 4. Dari ini ke sini ialah 4. So ini pun 2. So 4 dari P ke sini ialah 4. Okey, jadi di sini P ke sini ialah 2. So pembesaran ke di sini ke sini ialah 4. 2 kali ya, 2 kali 2 4. Okey. So kita dah dapat 2 titik ini. Okey, titik ini pula. Okey, titik ini kita boleh kira sebab kita boleh kira kotak ni. 1 2. So 1 2 maksudnya di sini 1 2 3 4. Okey, lurus ini ialah 2. So 1 2 3 4. 2. Ini 2. So dari sini ke 1, sorry. 1 kan? 1 macam ni ya. 1 sini ialah sini ialah 2. So maksudnya pembesaran ialah 2 4. So di sini 1 2 2 4. Okey? Alright. Kita nak lukis image ini ya. Negatif 3/4. Jadi kita akan tanda ke sana sebab dia bertentangan kan. So lukisan kita ialah ke sebelah sana. Sambung ke titik P. Okey. Ke P ke sana. Okey. 3/4. Okey, join ya. Titik T ke ni sama juga. Macam mana kita nak tahu bahawa 3/4? So maksudnya sini ini ialah image. Image 3, objek ialah 4. Jadi ini ialah objek, ini ialah image. Okay. So di sini dari sini 1 2 3 4. Ini ya, 4 objek ya 3. Boleh satu cara. Okay. Jadi ini berapa petak? 1 2 3 4. Ini ada berapa petak? Ada 4 petak. So 4 ya, betul ya. So ini pun 1 2 3. Ya, 3 ya. 1 2 3 4. So ini 1 2 3. 3 betul. Sebab yang ini ialah dua-dua ialah 1. So 3. Okay. Dan kita pastikan ini adalah betul ya. Sebab pembesaran dia adalah jadi macam ni. So 3. Dari sini ke sini pun sama, ada 4. So di sini ialah 3. Okay, ini adalah cara lukis image.
Okey, sekarang kita nak lukis objek kalau diberi image. Sekarang kita nak lukis objek pula bila diberi image. Ini ialah image. Sekarang ini ialah image. Kita nak lukis objek. Dan pembesaran dia ialah 1/2. Ya. Pembesaran faktor skala ialah 1/2. I ialah 1, 2. So maksudnya adalah 0.5. So lebih kecil dari 1 kan? So maksudnya image kecil. Image lebih kecil dari objek. So bila kecil, image adalah lebih kecil dari objek, jadi objek dia lebih besar, jadi kita akan lukis dari pusat ni, kita gariskan, kita akan dapat image di sini. Image lebih besar kan, 2 kali lebih besar. So yang pink color ialah image, objek ialah warna biru. Okey, lagi satu, bila faktor skala ialah -3, kita nak cari, kita nak lukis objek. Okey, diberi ini ialah image. Ini ialah image. Okey, kita nak lukis objek. Jadi sebab negatif, betul ialah bertentangan. Dia bertentangan dengan P. So P di sini. So dia bertentangan. Jadi kamu akan gariskan titik-titik ke hujung ya. Semua bucu digariskan ke P. Ya, semua bucu digariskan ke P. Dan lepas tu kita akan kira berapa petak sini ya. Okey, contohnya macam mana lukis ni? Macam mana kita tahu garisan ke mana? Kita kira, okey. Contohnya bergerak di sini. Ni ya, katakan saya buat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Ini ialah 1, 2, 3. 6, 3. So maksudnya terbalik di sini ialah di bucu sini jadi 1. Terbalik pula. So bahagi 3 ya, sebab pembesaran 3 kali bahagi 3. So jadi di sini 6, ini 3. So sebab dia 3 kali kecil kan. 3 kali kecil jadi bahagi 3 jadi 2. Ini adalah 1. So di sini terbalik sebab dia terbalik. Dia tadi di sini. So di sini terbalik sini jadi sini ialah 2. Sini ialah 1. Terbalik ya dia. So sini adalah sama di sini. Okey, bila kita dah tahu, kita boleh lukis kotak dia. Okey, kita dah tahu bucu ni dengan bucu ni, kita kira kotak ni. So kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak. So dikecilkan 3 kali jadi tinggal 2. So petak ni 2. Baru kita sambung jadi 1, 3, 4. Standard pembelajaran 5.2.4 membuat dan mengesahkan conjecture tentang hubungan antara luas image dengan luas objek bagi suatu pembesaran. Okey, sekarang kita nak masuk ke luas ya. Okey, bila luas, faktor skala K itu akan jadi K kuasa 2. Ya, dengan keadaan K ialah faktor skala. Okey, K kuasa 2 sama dengan sebab dia luas, kita guna luas image per dengan luas objek. Kita guna luas. Keadaan dia boleh bertukar ya. Dalam 3 keadaan, kadang-kadang dia suruh cari faktor skala. Okey, kadang-kadang dia akan suruh cari luas image. Okey, bila cari luas image, saya tambah sini, kalau nak cari luas image dengan formula di sini, kita boleh tukar ya. Kalau nak cari luas image, kita naikkan ini ke atas. Jadi K kuasa 2 darab dengan luas objek. Yang asal ialah ini. Yang asal ialah ini. Ini adalah formula yang asal. Ya. Okey. Tapi bila nak cari luas image ada K kuasa 2 darab dengan luas image. Kalau kita nak cari luas image pula.
Jadi sama juga. Luas imej kita tukar tempat K kuasa 2 dengan luas objek naik atas kan. So luas imej per dengan K kuasa 2. Okey? Ada 3 keadaan lah mungkin akan di soal. Okey. Jadi di sini dalam diagram ni ada luas objek, ada luas imej, ada faktor skala K. Diberi ni. Okey, yang pertama. Okey, pertama kita nak cari K. Kita nak cari K aja, bukan K kuasa 2. Kita nak cari K aja. Tadi yang kita formula kita ialah luas imej per luas objek kan? Okey. Okey, macam mana kita nak kira? Di sini okey, saya nak tulis ini. Okey, K kuasa 2. Kita nak cari K. Okey, jadi K kuasa 2 sama dengan, saya guna pen putih lebih nampak ya. Putih. Okey, luas imej berapa luas imej ya? Diberi ialah 45 kan? 45 kan? Nampak ke atau warna kuning? 45 per ataupun warna hitam ya? 45 per dengan berapa? Objek, luas objek ialah 45 per dengan objek L5. So, K kuasa 2 ialah 45 bagi ni 5 ialah 9. Okey, tapi di sini kita nak cari K saja. Okey. So, K sama dengan punca kuasa 9. So, K sini ialah boleh jadi positif ataupun negatif 3. Okey. So, di sini faktor skala ialah 3. Boleh jadi positif 3 ataupun boleh negatif 3. Okey, yang kedua. Kedua kita nak cari luas imej. Okay, luas imej. Tadi formula dia ialah ini kan. Luas imej ya K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, K di sini berapa dia bagi? K di sini berapa? 7 per 2. So, 7 per 2 kuasa 2 darab dengan luas objek. Luas objek ialah 12. Okey, betul tak? Luas objek ialah 12. So, di sini 7 kuasa 2 ialah 49 per 4. 2 kuasa 2 ialah 4. Darab dengan 12. Okay. So, kita akan dapat. Okay, darab. Kamu boleh darab guna kalkulator. So, kita akan dapat 147 unit kuasa 2. Sebab dia guna unit. Okey. Yang ketiga dia nak cari luas objek. Okey, sekarang kita nak cari luas objek. Tadi kan saya suruh buat formula macam ni kan. So luas objek berapa? Sama dengan luas imej tadi berapa? 147 unit kuasa 2. Okey? Okey, yang ketiga pula ni. Diberi luas objek ialah 100 meter persegi. Kita tulislah 100, macam dia. Tak nampak pen saya. 100 per dengan K ialah apa? K ialah negatif 4. Negatif 4. Jadi ada kuasa 2. So sama dengan 100 negatif 4 kuasa 2 ialah 16 kan? 4 kali 16. So boleh dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk perpuluhan boleh 6.25. Betul Maraj. Meter kuasa 2. Okey. Betul. So luas objek ialah 6.25 meter persegi. Okey? So saya dah terangkan sini. Okey, baik. Standard pembelajaran yang kelas kali ya. 5.2.5 menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran. Okey, dalam belajar di sebelah. Di sebelah ni. Ialah
trapezium A, E, F, G. Okey. Mana ni? Tak ada lah. A, E, F, G ialah imej bagi trapezium ABCD di bawah suatu pembesaran pada pusat A. Diberi bawah luas kawasan berwarna ialah 168 cm kuasa 2. Kita nak cari faktor skala bagi pembesaran itu. Kita nak cari luas dalam cm kuasa 2 trapezium. Ya. Okey, ini adalah ni. Di bawah ya ni. Okey. So di sini sorry. Okey. Okey, kita nak buat. Okay, mula-mula kita nak cari faktor skala. Okey, faktor skala ya. Okey, saya tulis di sini. Mana? A ya. Okey, faktor skala dia apa? Sebab faktor skala untuk luas ialah K kuasa 2. Mana? Okey, K kuasa 2 sama dengan luas imej per dengan luas objek. Kan? So, sama dengan K kuasa 2. Okey. Berapa ya? AE, kita ambil AE ya. Kita ambil AE. Kita ambil AE. AE, luas AE ya. Panjang AE ya. Per dengan AB. Oh, sorry. Sekejap, salah. Faktor skala aja. Sorry. Saya bukan cari K kuasa 2. Okey, saya nak warna apa lebih sesuai ya? Warna hitam boleh? Ke warna putih? Black color teacher. Black ya? Black ya? Okey. I use black. Okey, nah kita sorry yang tadi salah. Kita nak cari faktor skala aja. Faktor skala ialah K. So K sama dengan imej per objek kan? Okey, maksudnya imej berapa? Kita ambil yang panjang AE ya. Kita ambil panjang AE. Imej untuk panjang AE dengan panjang apa AB ya. So AE berapa? AE, tengok AE. AE ialah 20 tambah 16. 20 tambah 16 per dengan objek dia ialah 20. Okey, yang di sini kamu nampak ya. ABCD ialah objek. Yang besar ni AGFG ialah image. Ya. So sama dengan 36 per 20. So akan dapat 9/5. Ya, betul. 9/5. So kita dah dapat ya, K ialah 9/5. Okey, sekarang kita nak cari luas trapezium. Okey, untuk soalan B. Okey, luas trapezium Okey, luas trapezium, kalau nak cari luas trapezium, sebab warna ni kita dah bagi kita ialah 100. Ini ya. 168 cm persegi. Ini untuk yang bahagian berlorek. Okey. So, maksudnya kita ambil luas yang besar. Luas yang besar ialah luas imej dulu. Katakan luas imej tolak dengan luas objek baru sama dengan 168. Betul? Okey, kita namakan sebagai L2 ya. Ini L1. Okey, jadi L2 tolak dengan untuk luas objek tadi ialah kita ambil luas objek imej per dengan K. Betul tak? Luas objek adalah sama dengan luas imej per dengan K kuasa 2. Okey, so luas imej di sini kita tak tahu lagi berapa, saya letak L2. Okey, K ialah 9/5 kuasa 2. Okey, nampak sini? So sama dengan
168. So L2 tak tahu ya. L2 luas dia, luas imej tak tahu. So kita akan ambil per dengan 81 per 25 sama dengan 168. Okey, kita naikkan ya. Kalau ikut sini kita naikkan. Okey, kita naikkan jadi ini. Okey, kita bawah ni kita naikkan jadi 25 per ini tolak, sorry. Ini tolak. Okey, sama dengan 168. Okey, saya nak permudahkan, tengok lagi sebabkan nanti tak tahu ni ya. Macam mana L2 ialah 81 per 1 tolak dengan 25 per 81. L2 sama dengan 168. So 81 tolak 25 ialah 56 per 81. L2 sama dengan 168. So luas imej L2 ialah luas imej sama dengan 168 darab 81 per 56. Okey, jadi kita akan dapat kira 243. 243 cm kuasa 2. So, luas imej berapa? 243 cm kuasa 2. Okey, sekarang kita nak cari luas trapezium A, E, F. Luas imej. Okey, yang berloreng ya. Okey, sekarang kita nak cari A, E. Sekarang kita nak cari trapezium, luas trapezium untuk A, E, F, G kan? Jadi jawapan dia ialah ini. So kita dah dapat jawapan ialah 243 cm persegi. Okey? Okey, kita dah dapat jawapan ya.